Mifzal dia ni. Hilang lah. Bagi Ayu Nadia. Ayu Nadia Hartini. Sir, dia kata dia pergi tandas tadi. Okey, siapa tu? Tak tahu balik ke belum. Belum ikut. Okey, bagi Alia lah, Alia Nadirah. Hello, Okay, Alia? saya lah sir. Okey. Tuan Nur Amisha. Dalam FEP ni ada dua jenis. P channel dengan N channel. Lepas tu, kalau semakin tinggi voltage, dia punya depression layer tu semakin besar sampai menghalang elektron untuk flow. Lepas tu apa lagi? Tu je lah. Okay, thank you. Minta lagi siapa? Akila Sazwani. Yes, sir. Okay. Share sikit. Semalam kita belajar pasal JFET. Dia ada dua jenis, N channel dengan P channel. N channel tu majority dia elektron. Yang P channel tu majority dia holes. Lepas tu JFET ni dia boleh on waktu reverse bias. Lepas tu makin tinggi voltage yang kita masukkan dekat gate, makin besar depression layer. Lepas tu makin kecil current yang boleh flow daripada drain pergi ke source. Sampai point tu dia boleh block current. Lepas tu ni VDS sama dengan VDD. Nilai dia. Tu juga. Dua orang lelaki pula. Siapa? Hanan. Okay, Hanan ada. Sementara kita menunggu ni baru 13. Baru 12 orang Ada lagi 7 orang lagi. Hanan ada, Hanan? Haikal ada, Haikal. Siapa lagi yang lelaki ni? Aina Kamilah. Aina. Intan Fariza. Intan. Bagi Fahmi. Okay, Intan. Share sikit lagi. Semalam kita ada belajar pasal JFET transfer characteristic. Lepas tu transfer conductance, maksudnya yang GM tu, lepas tu JFET forward transconductance tu itu je lah. Okay.
Okay, ni kita masuk 4.2. Okay, saya tak pasti semalam dah masuk topik ni belum. Dah masuk lah ni? 4.2 junction field effect. Dah pinch off. Dah kan? Okay, sebab saya ada 3 kelas ni. Saya tak ingat mana satu stop. Kat mana. So yang ni dah cut off dah kan? Okay, so yang ni lah belum. Okay, so hari ni kita akan mula masuk formula lah. Okay, so ni formula pertama yang kita jumpa dalam topik JFET, iaitu cari ID. So sama juga dengan macam BJT lah. Untuk karakteristik BJT, so biasanya kita akan cari IB, IC, IE, VCE, KV, BE, okay, VBC, okay. Ni karakteristik untuk BJT lah. Okay, dan untuk FET pula, okay, salah satu formula yang awak kena ingat adalah yang pertama ni, formula pertama. Okay, so kita boleh cari ID lah. Okay, kita boleh cari ID. So IDSS ni kebiasaannya value ni kita beri lah. Okay, dalam soalan kebiasaannya. Okay, so untuk cari nilai IDSS 1 tolak VGS over VGS off. Okay, kuasa 2. So VGS off ni kita tahulah waktu dia cut off ataupun waktu maksimum So waktu VGS maximum. Okay. Gate, drain, source. Okay, ID kat sini. So karakteristik yang boleh kita cari adalah ID. Okay, VGS kat mana? Okay, ni adalah VGS. So kalau BJT adalah VBE. So kalau untuk FET, VGS antara gate dan juga source. Okay, so 1 tolak VGS bagi dengan VGS maksimum kuasa 2. So dapatlah ID. Okay, tu value ID. So lagi satu formula adalah transfer conductance. Okay, GM. So kalau dalam BJT soalannya kita akan cari resistance lah ni. Okay, conductance. Seolah-olahnya macam resistance. Okay, perubahan current pada ID dan juga VGS. Okay, so ni adalah transfer conductance. So dia akan berubah bergantung kepada value VGS Okay, VGS kat sini. So ni ID. Maksudnya perubahan nak cari GM ni. Okay, so kalau ada simbol delta ni, ini delta lah. Maksudnya perubahan. Okay, perubahan ID. ID kat sini, ni ID. Okay, so berapa perubahan ID kat situ. So kita bagi dengan delta VGS. Okay, delta VGS. Okay, from data sheet, GM normally measured at VGS equal 0. Okay. So ni formula, antara formula yang kita boleh gunalah. Okay. GM dan juga GMO. Okay, GMO. Okay, input resistance. Okay, input resistance VGS bagi dengan IGSS. Okay, so kita akan nampak nanti bila buat tutorial lah. Okay, bila buat tutorial. IGSS, gate reverse current at certain gate source voltage. Okay, so ni Rin So VGS bagi dengan IGSS. So kat mana ni resistor ni? Seolah-olah ada okay, kat sini lah Rin. Okay, ni kaki gate. Drain source. So IG. Okay, ni adalah IG. Okay, negatif, positif.
Drain to source resistance RDS. Okay, RDS kat mana? Ini dah. Okay, RDS. So kita boleh cari value kat sini ya. Okay, so VDS kat sini bagi dengan ID. So kita dapat RDS. Okay, RDS. Okay, ni dah mula buat calculation lah ni ataupun secara praktikal. Okay, JFET biasing maksudnya kita nak on kan. Okay, dia maksud bias. Okay, maksudnya circuit ni kita dah boleh, ni ialah circuit secara praktikal dia. Okay, praktikal. So kalau teori kita nampak dia kosong sajalah. Okay, secara ideal dia macam ni lah. Okay, ni gate, drain dan juga source. Okay, so bila kita letak resistor, letak kapasitor, so dia dah complete. So kita boleh buat dalam bentuk praktikal dan kita boleh on kan kita punya transistor. So ni adalah simbol dia. Okay, ni adalah simbol dia. Dan ini adalah RD, ni RG tadi. Okay, so ni ingat ni adalah VGS. Okay, ni adalah VDS. Okay, so current yang lalu pada terminal drain adalah ID. Okay, so ni IS. So ni adalah IG. Okay, IG. So kapasitor ni fungsi samalah macam BJT. Okay, biasanya kita guna untuk dapatkan output yang smooth lah. Okay, dan input pun smooth kita punya signal. Okay, kita punya signal. Kalau tak letak kapasitor pun boleh je nak buat. Okay, so direct resistor, so kita measure. So kita dapat juga waveform tu. Okay, cuma dia tak berapa smooth lah. Okay, dia tak berapa smooth. So kapasitor ni salah satu kita nak filter kalau ada noise ke. Okay, so kita boleh filter. Okay, itu tujuan kapasitor lah. Okay. Okay, ni dia punya karakteristik. So ID kita boleh cari VDS, kita boleh cari VGS. Okay, ini adalah KVL. Okay, so hari ni dah start main dengan formula lah. Okay, macam mana nak cari ID. So ini adalah formula ID sama macam tadi. Okay, formula dia lebih susah sikit nak compare dengan BJT. So kalau BJT senang saja, IC, okay, IE, IB campur IC. Okay, kalau ID untuk FET susah sikit lah ni. Okay, so pada BJT lebih mudah lah. So ID, so ada formula yang kena ingat. Okay, so ni daripada KVL. So dari KVL ni dapat formula yang ni lah. Okay, saya tak nak ulang lah. Sama macam BJT. Okay, so tolak VGG, tolak VGS sama dengan kosong. Okay, KVL biasalah ni, KVL. Okay, so sana tolak VGG, tu jumpa tolak VGS, voltage kat sini, lepas tu ground kan, so sama dengan kosong lah. So habislah complete. So VGS sama dengan negatif VGG. Okay, negatif VGG. Okay, ni formula yang paling basic. Okay, paling basic. Okay, next. Okay, ni KVL untuk dia macam BJT lah. Tadi KVL untuk gate. Okay, so kalau BJT KVL untuk base. Okay, so kalau FET benda yang sama lah. Okay, so apa KVL pada terminal drain. Okay, terminal drain. Okay, so benda yang sama lah. Okay, ni ID. So ni RD. So bila kita buat KVL, kita akan dapat ni lah. Okay, VDS campur ID, RD tolak VDD. Okay, so untuk cari VDS, okay ni formula dia lah. Okay, so untuk cari VDS, VDD tolak ID kali dengan RD. Senang kata voltage supply kat sini, VDD, tolaklah V kat sini. Sama je lah. Okay, ni VRD kan. Sama lah. So VRD bila kita pecahkan ID kali dengan RD lah. Okay, so kalau kita buat KVL ni seolahnya kita akan dapat tolak VDD. Okay, tolak VDD. Okay,
Okay, N channel. Ni RD. So yang lalu kat sini adalah ID. Okay. So bila kita buat KVL kat sini, okay, KVL kat sini, so ID melalui daripada drain ke source lah. Okay, drain ke source. Okay, drain ke source. So kita akan dapat VDS, okay, VDS campur VRD, okay, tolak dengan VDD. Okay, tolak dengan VDD. So KVL kita buat arah ke sana. Okay, so VDS campur VRD, okay, tolak dengan VDD. Okay, tolak dengan VDD. So kita akan dapat benda yang sama lah. So VDS campur ID kali dengan RD tolak VDD sama dengan kosong. So kat sini kita boleh cari RD, okay, boleh cari VDS. Okay, so boleh convertkan lah formula ni. VDD tolak ID kali dengan RD. Okay, ni formula yang penting lah. Okay. Recall the single subscript voltage refer to figure 5.14 KVS 700 volt. Okay, using double subscript notation. Okay, so VDS equal VD tolak VS. Okay, ataupun VD, okay, VDS campur VS. Okay, VD sama dengan VDS campur kosong. So VS sama dengan kosong. Okay, so ni untuk cari VG lah. Okay, VD dan juga VDS. Voltage pada drain. Okay, ni voltage pada gate. Okay, voltage pada gate. Okay, so ni VG sama dengan VGS. Okay, yang ni VD sama dengan VDS. Okay, voltage D sama dengan voltage VDS. Sama je lah ni. So VG sama dengan VGS, VD sama dengan VDS. Okay, VD sama dengan VDS. Self bias. Okay, one DC supply only. Okay, ni self bias. The controlling VGS is now determined by the voltage across a resistor RS. Okay, RS pada kaki source lah. Okay, pada pin source. Okay, introduced in the source leg of the configuration. So compare dengan circuit yang tadi, tak ada resistance pada source lah. Okay, ni tak ada resistance. Tapi bila ada resistance, ada efek pada voltage, ada drop voltage lah dekat sini. Okay, ada drop voltage kat sini. Okay, so apa formula dia? So ada penambahan drop voltage kat sini lah. So sini jadi IS. Okay, so IS sama dengan ID. Maksudnya current flow yang melalui ID sama juga dengan current flow yang melalui terminal source. Okay, so untuk cari current IS ni, so dapat je current ID, so kita assume current yang sama juga akan melalui pada terminal source lah. Okay, so dapat current boleh calculate lah dia punya voltage pada resistance RS kat sini. Okay, itu macam biasalah. So VGS negatif D kali dengan RS. Okay, macam mana student nak masuk ni?
Okay, untuk DC analysis, okay, capacitor akan kita open. Okay, capacitor kita akan open and the resistor RG replaced by a short circuit. Okay, so resistor untuk RG kita shortkan dia. Okay, ini untuk kita cari VGS. Okay, untuk kita cari VGS. Okay, so the current through RS is the source current IS. So IS sama dengan ID. Okay, so VRS, okay, voltage pada resistor ni sama dengan ID kali dengan RS lah. Okay, ni macam hukum Ohm's law lah ni. V sama dengan IR. So kita dapatlah VRS IS kali dengan RS. So dapatlah voltage pada RS kat sini. Okay, so untuk close loop, so tolak VGS, tolak VRS. Sebelum ni tak ada tolak VRS. So bila ada resistance kita kena tambahlah tolak VRS. Okay, tolak VRS. So VGS sama dengan negatif ID kali dengan RS. Okay, itu untuk cari VGS. Okay, untuk cari VGS. The drain current ID can be calculated using Shockley equation. Okay, so ada dua formula lah, sama ada guna yang ni. Okay, ID ataupun yang ni. Okay, beza dia ada negatif yang ni lah. Yang ni tak ada negatif tapi ni tambah. Actually dapat jawapan yang sama je. Okay, dapat jawapan yang sama. Okay, so nanti kita tengok calculation. Untuk topik ni memang saya lebihkan kepada calculation. Okay, nanti awak kena buat banyak tutorial lah. Okay, kena buat banyak tutorial. The level of VDS can be determined by applying Kirchhoff voltage law to the output circuit. So hanya tambah satu lagi VRS kat sini. Okay, sama macam tadi. Okay, sama macam tadi. Cumanya ada VRS lah, tu je. Okay, ni dah ada resistance. So bila dah ada resistance, okay, so kena ada VRS kat sini. So ni ada VRS, sini ada VRD kan. Okay, ni ada VDS. Okay, so kita tambahlah sini. Ni memang VDD kan. Okay, jadi ni VRS campur VDS. Okay, campur VRS tolak dengan VDD. Okay, tolak dengan VDD. So kita dapat value VDS kat sini. Okay, ada lain sikit formula dia. So bila ada RS, formula dia dah lain. So kena ingat. Okay, formula dia dah lain. So yang tadi VDS ni. So ingatlah yang ni tak ada RS. Okay, so yang ni tak ada RS. Okay, so tak ada drop voltage. So bila ada RS, formula dah berubah jadi macam ni. Ni kalau nak ingat formula lah. Okay, so kalau tak tahu nak buat KVL, nak hafal formula. So kalau nampak RS, so kita punya formula dah berubah. Okay, formula dia dah berubah. Actually dia boleh sini lah. Okay, so ni kalau kita pecah, dia jadi macam ni lah. So tadi VRS campur VDS campur VRS tolak VDD sama dengan kosong. So VRS IS kali dengan RS lah. Okay, campur VDS campur ID kali, sorry ni VRD kan. Okay, VRD. Okay, ID kali dengan RD tolak VDD sama dengan kosong. Okay, so dari sini kita dapatlah VDS sama dengan VDD tolak ID RS campur RD. Okay, so bila pecahkan sama je dapat kat sini juga. Ini formula daripada KVL bila ada VRS. Okay, bila ada VRS. Okay, so VS. Okay, so
So voltage pada source ID kali dengan RS lah. Okay, ID kali dengan RS. Okay, kalau soalan BJT, so biasanya kita akan buat Q point. Okay, so untuk JFET, okay, so dia punya karakteristik sama juga ID dengan juga VDS, sama lah. So kalau BJT kita buat IC, sini VCE, okay. Tapi JFET, so ID, so dia punya paksi X adalah VDS, okay. Paksi X dia adalah VDS. So tengok ada punya Q point ni, okay, current, okay. Kalau dia berbeza sikit lah dengan BJT. So kalau BJT ada Q point kat sini cross, so dapat IB. Tapi bila untuk JFET, okay, tak ada IB. Sebab JFET ni macam dah diterangkan semalam, dia control by voltage pada gate. That's why kat sini voltage pada gate. So waktu VGS memang kosong, berapa value ID? Waktu VGS 1, 2, 3, 4, berapa value ID? Okay, so VGS maximum off lah, ataupun VGS off, contohnya negatif 4, so nanti dia akan dapat 0 volt lah kat sini. Okay, sini 0 volt. Ni adalah 0.48, tapi ni dah small current dah small current dah 0.48. Seingat dah tak boleh dah nak menekan transistor tu. Okay, kat sini baru boleh ada lah, dah ada 1 mA at least. Ni 0 point lebih ni kecil sangat lah. Okay, so apatah lagi pada waktu kosong ni memang tak ada voltage lah kat situ. Okay, tak ada voltage. Yes, saya print screen dulu sementara full ni ada 21. Okay, ada soalan ke nak tanya sebelum proceed? Tajuk ni memang kena buat banyak calculation lah. So lepas ni kita kena banyak tunjuk contoh-contoh calculation. Kalau tak nampak. Dia lebih susah sikit daripada BJT. Okay, lebih susah sikit daripada BJT. Okay, ada soalan? Tak ada? Tak ada, okay. Okay, so daripada graf ni, kalau contohlah daripada soalan soalan dia bagi circuit. So ni ID. So ni adalah contohlah ada RG dan ada resistor Okay, so ni VGG. Okay, bateri. Okay, maksudnya kat sini waktu VG, so ni VGS VGS. Okay, so waktu VGS sama dengan negatif 4. Okay, waktu VGS sama dengan negatif 4. So maksudnya ID kat sini, yang current lalu kat sini, contohlah negatif 4 adalah 0.48 mA. Okay, so sehinggalah dia dapat negatif 5. Okay, katalah negatif 5 mungkin kosong lah. Okay, untuk kosong. Okay, soalan dia macam tu lah ID. So waktu VGS sama dengan negatif 2, so value ID adalah 4.32, so tinggi. So VGS sama dengan kosong, waktu ni ID adalah maksimum. Ni saya dah terang semalam lah. Okay, saya dah nak ulang banyak kali penat pula. Okay, saya dah terang semalam. Mana yang lupa tolong ingat balik. Okay, ni konsep ni memang kena ingat sebab nanti kita akan kena buat graf. Okay, kita kena buat graf.
So kena tahu waktu VGS equal 0 ni kita tahu lah ni waktu maksimum ID kat sini. Okay. Dan kemudian ID akan berkurang. Okay. Selagi mana VGS akan bertambah. So dia terbalik. Okay. So VGS bertambah, ID akan kurang. Okay. Sebab dia dah macam dah sedut current lah. Pasal kat sini dah ada voltage. Voltage bertambah. Kenapa dia bertambah? Dia dah ambil. Dia reducekan current pada ID. So dia dah reducekan current pada ID. Okay, how to sketch transfer curve. Okay, ini nama dia transfer curve. Okay, so VGS sama dengan 0, ni adalah value IDSS lah. Okay, so 0.3 V peak. Okay, IDSS bagi 2. Lepas tu bagi 4. Okay, ni V pinch 0 milliamp lah. Okay, 0 milliamp. V pinch ni dah tak boleh current flow sebelum saya cakap. That's why dia 0 milliamp. Okay, so term-term ni kena ingat. Dan waktu bila pinch off dan waktu bila cut off. Okay, tu jangan lupa lah tu. Tu antara benda yang penting sekali ni. Cut off ni, waktu bila dia cut off. Okay, macam saya cerita semalam, pinch off ni adalah bila depletion layer tu dah bersentuh. Okay, bila depletion layer tu dah bersentuh. Ni contoh lah. Okay, sudah bersentuh. Okay, ni pinch off V peak. Okay, so waktu ni current ada lagi tak? So dah kosong. Okay, dah kosong. So waktu bila dia cut off. Ni pinch off tau, bukan cut off lagi. Maksudnya dia tak di set lagi off. Cut off ni off lah. Okay, kalau saturation on macam BJT juga. Saturation tu on. Okay, ataupun waktu active region. Okay, itu adalah on lah, current to flow. Tapi bila pinch off dah bersentuh. Okay, so dia belum cut off lagi. Nama dia masih pinch off. So kena beza waktu pinch off dan waktu cut off. Okay, waktu cut off. So bila waktu cut off tu berlaku, okay, selagi mana, okay, ingat ni VDS lebih kecil daripada VP. Okay, sebab kadang-kadang kalau buat simbol ni you all tak nampak lah macam mana benda ni berlaku. Okay, sebenarnya macam ni lah. Tak tahu lah, saya dah terang kot semalam. Okay, saya terang lagi sekali lah. Okay, gate. Okay, ni drain sini source. Okay, so kalau dalam schematic kita, so apa yang berlaku? Gate, drain, source. Okay, so apa yang berlaku ialah selagi mana VDS, maksudnya voltage antara drain ke source lebih kecil daripada V pinch. Okay, lebih kecil daripada V pinch. Okay, kita tak tahu lah V pinch ini depend pada JFET kita lah berapa volt. Okay, selagi mana VDS ni tak melebihi V pinch, okay, waktu tu tak cut off lah. Okay, waktu tu tak cut off lagi. Tapi bila VDS ni lebih daripada V pinch, okay, so waktu tu transistor akan off. Okay, contohlah andaian contohlah andaian V pinch ni sama dengan 5 volt. Contoh positif 5 volt. Sebab dia akan positif bacaan dia tak akan negatif. Okay, sebab dia akan inverse kepada VGS kat sini. Okay, VGS kat sini. Okay, nilai VGS ni negatif tau. Okay, memang dia negatif sebab dia on pada maksud negatif ni bukan sebab dia on ke off tak. Cumanya dia adalah waktu negatif. Seolahnya dia on waktu reverse bias. Okay, negatif. Signal dia reverse. Tapi ada supply lah. Okay, ada supply. Cuma signal dia reverse. Okay, macam tu. Jangan silap pula. So negatif ni dah kecil sangat ni. Tak ada supply, bukan. Ni ialah dia punya soalan menunjukkan JFET ni dia berfungsi waktu reverse. Okay, tapi pada V pinch, voltage dalam structure ni positif. Okay, structure dalam ni adalah positif. That's why bila kita tengok slide, okay, kalau tengok dekat graf karakteristik tadi, semua negatif VGS. Okay, VGS negatif. So value dia memang always negatif sebab dia memang on waktu reverse bias. Okay, tapi untuk VDS kat sini, okay, ID kat sini, structure kat dalam ni, dia always positif lah. Okay, dia always positif. Dia terbalik. Okay, dia terbalik. So, kalau tengok slide yang sebelum ni pun, so slide yang sebelum ni, kita nampak dia
bukan negatif. Dia memang positif. So value dalam structure transistor ni dalam bentuk positive supply. Okay, so jangan confuse lah. Jangan confuse. So VGS memang negatif. Okay, memang negatif. Okay, mana tadi? Lama lupa dah. Cut off. Okay tadi, so cut off. Okay, katalah V-pitch ni maksimum 5 volt. Contoh. Okay. Contohlah VDS ni adalah 4.9. So VDS ni naik. Katalah 4.9. Okay, waktu 4.9 ni, dia punya condition still VP lagi. So waktu ni belum cut off. Maksudnya transistor masih boleh on lagi. Tetapi value current dia memang kecil lah. Voltage dia, perbezaan dia sangat kecil. Okay, current flow yang lalu kat sini, elektron yang lalu kat sini, ataupun current yang lalu kat sini, kecil sangat. Okay, kecil sangat. Sampailah dia VDS ni sampai 5 volt saja. Okay, waktu ni condition ni dah tak dipenuhi lah sebab 5 volt dah lebih. Okay, so yang ni condition dah tak memenuhi dah. So waktu ni dah cut off. Okay, waktu ni cut off. Transistor off. So tak ada current flow lalu lagi dah. So memang dia off terus. Okay, confirm off. Okay, faham setakat ini? Clear? Okay, itu nak konsep dulu lah. Kita bagi basic dulu. Okay, sebelum buat calculation kena tahu juga dia punya susul galu macam mana operasi structure dalam ni. Okay, baru kita lebih jelas. Okay, ada orang dia boleh buat calculation je tapi bila buat explanation tak berapa jelas. Okay, mungkin dia kurang kepastian. Formula mungkin boleh buat. Okay, formula mungkin buat. Just hafal dia punya formula, masuk value dapatlah. Tapi kadang-kadang kefahaman tu tak ada. Okay, kefahaman tu tak ada. So, depend pada individu lah. Depend pada individu. So, macam saya cakap pada student, untuk kita study ni, kebiasaan ni kita kena ada 2 side lah. Okay, kebiasaan ni kita kena ada 2 side. Okay, satu side kita nak lulus periksa lah. Okay, contoh macam you all waktu semester 1 ambil subjek C programming, ambil EC, ambil apa lagi basic elektronik. Okay, satu side you nak lulus periksa. So lulus tu boleh dapat, tak ada masalah. Okay, hafal ni tu, tapi lepas tu ingat atau tidak, yang tu jadi masalah sikit. Okay, so depend pada student. So macam kefahaman ni bagi saya amat penting. Okay, macam saya amat penting. Okay, sebab kita nak guna habis belajar. Okay, so untuk short term, untuk lulus periksa tak ada masalah. You ambil test 1 hari tu, you all pun dah jawab. Okay, markah pun dah dapat. Tapi ingat ke tidak tu tak pasti. Okay, tapi semua nanti selepas 3 tahun tamat, okay, waktu sebenar awak boleh ke tak boleh dengan subjek, setiap subjek ni, bila nak pergi LI dan nak cari kerja. Okay, itu yang penting lah. Okay, so ada setengah orang dia boleh score. Okay, tapi bila nak pergi interview, kadang-kadang dia tak boleh nak explain. Tapi pointer tinggi. Okay, mungkin 3.5 ke atas. Setengah lah, tak semua. So kalau boleh kita nak grab semualah. So, kita boleh faham, kita boleh score dan kita boleh pandai explain. Okay, ada student dia tak boleh nak explain tapi dia boleh jawab soalan. Okay, ada student dia boleh explain tapi jawab soalan banyak salah, banyak careless. Dia tahu kadang-kadang banyak careless. So nasihat tu kadang-kadang rezeki masing-masing. Okay, tapi kita kena berusaha semaksimum yang boleh lah. Semaksimum yang boleh. Kalau boleh kita nak grab semua. Kita boleh explain, kita ada skill boleh bagi penerangan ke orang, kita ada skill teori kita pun power. Okay, cuma skill dekat industri tak ada lagi lah. Okay, so nanti untuk skill industri nanti you pergi AI dan cari kerja. So waktu tu baru kita develop. Okay, waktu tu baru develop. So sekarang ni fasa orang kata nak belajar. Okay, fasa nak cari ilmu untuk elektronik, biomedical elektronik. Okay, nak tengok boleh ke tak boleh. Okay, so nanti
Kalau boleh kita dalam masa 3 tahun lah yang kita nak develop ni. Okay. So walaupun PKP, so kita buat mana yang mampu lah. So praktikal je lah, you all tak dapat lagi betul-betul skill. Okay. Ada setengah student praktikal dekat lab dia cakap. Okay. Ada setengah teori dia tak berapa pergi, tapi praktikal dia buat laju. Okay, dapat result cantik, semua cantik. Ada setengah ni. Okay, ada setengah teori dia okey, power, calculation semua cakap boleh buat. Tapi bab praktikal, buat tak dapat-dapat. Okay, buat tak dapat-dapat. Okay, tapi yang paling bagus ni dua-dua lah. Praktikal power, teori pun power. Okay, tapi tak apalah, ini masa untuk kita develop lah. So kalau kita rasa kita kurang skill, kita develop diri kita supaya mahir. Okay, so kalau kita rasa teori kita kurang, okay, so kita banyakkan pembacaan. Okay, kita banyakkan pembacaan, buat latihan dan sebagainya. Okay, so nama pun learning process kan. Okay. So ada soalan setakat ni? Ada nak tanya? Kita take 10 kejap boleh? Tak ada. So kita rehat 5 minit je. Boleh Okay.
Okey, boleh sambung. Hello, test. Ada suara tak? Petang line tak berapa sedu sikit lah. Okey tak? Boleh dengar? Boleh sir. Okey, so tak apa, jangan risau So mungkin blur-blur sikit lah petang-petang kan belajar. Okey, so banyak formula, tak apa. So nanti minggu depan memang kita buat calculation je. Okey, 2 sesi kelas kita buat calculation je. Contoh, baru kita nampak kat mana formula ni yang kita nak guna lah. Okey, so ikutkan memang kalau first time tengok memang apa benda ni kan. Okey, so tak apa, learning process. Okey, so siapa yang ada kemampuan nak buat tutorial nanti bolehlah. Nanti saya akan share tutorial. Okey, so share tutorial. Okey, ni example untuk kita buat graf transfer curve So ni dipanggil transfer curve. Okey, so dia dipanggil transfer curve. So kat sini IDSS sama dengan 12 mA. Tak apa, ni contoh. Okey, contoh. Kebiasaannya kadang IDSS ni dia berikan dalam soalan. Okey, IDSS berapa value dia. So 12 mA and VP negatif 6. Okey, VP negatif 6. Okey, so VP kita tahu adalah maksimum lah. Okey. Okey, maksudnya VP ni kita tahu adalah maksimum. Sebab apa maksimum? Sebab depletion layer dia dah bercantum. Okey, so dah bertemu dengan P-type silicon yang dua-dua side tu. That's why dia dah jadi maksimum lah. So kita assume waktu ni VGS sama dengan VP negatif 6 ni adalah maksimum kat sini. Okey, maksimum kat sini. So VP equal negatif 6 volt. Okey. So sketch ID versus VDS for every VGS. Okay. So 12. So tak ada apa-apa pun ni. Ini kita skala scale dia ni kita boleh buat lah. 1, 2, 3 sampai 12. Okay. Kalau kata nak buat 2, 4, 6, 8, 10, 12 pun boleh. Okay. Tak ada masalah. So yang ni kita tahu 6. So kita pun buat je lah scale. So kalau ikut ni scale dia 1:1 lah. Okay. 1:1. So dapatlah graf. So maksudnya waktu 3. Okay, so dia punya kita akan plot lah. Maksudnya kita akan plot. So 3. So tak siap saya nanti ada calculation lah ni untuk dapatkan point-point kat sini. So waktu ID sama dengan 6. Okay, berapa value VGS. Okay, so waktu ID 3. So berapa value VGS. So once kita dapat plot. Okay, kita boleh sketch lah kita punya graf ni. Okay, kita boleh sketch kita punya graf. Ni contoh lagi. Okay, bukan soalan. Okay, nanti kita akan tengok contoh soalan dekat tutorial. Okay, transfer curve. Okay, transfer curve for P channel. Okay, that's why kat sini kena hati-hatilah. Okay, so ini untuk N channel. Okay, ni untuk P channel. Okay, untuk P channel. So dia terbalik. Okay, dia terbalik VGS dia dekat positif lah. Okay, so kalau N channel, dia punya VGS adalah negatif. Okay, adalah negatif.
Okay, so VGS positif. Okay, VGS positif ini adalah waktu IDSS sama dengan 4. Ini dalam soalan lah. Okay, dah dibagi 4. Okay, so kita boleh point terus lah. 4 maksimum kat sini. VP 3, so kita terus boleh state dekat VP 3. Cuma nak cari value dia lah kat sini. Okay, so kita tengok IDSS waktu 1 berapa value VGS. So waktu IDSS 2 berapa value VGS. So kita boleh calculate lah. Kita boleh calculate. Okay, so yang ni adalah voltage divider. Okay, voltage divider. So nak tahu circuit voltage divider atau tak, senang je. Ada resistor 2 kat sini. Okay, seolah-olahnya ada parallel punya resistor lah, R1 dan R2. Okay, secara parallel. Bukan series So kalau series tak jadi divider lah. So nama pun divider, dibahagikan. Jadi voltage pada R2, voltage pada R1. That's why dipanggil voltage divider lah. Okay, so dengan kita letak saja ada dua orang kata ada dua resistor dekat sini, dua resistor dekat gate ni, sepatutnya biasa satu je, RG. So ni kaki gate. Okay, tapi bila kita buat dapat circuit macam ni, so kat sini dipanggil voltage divider sebab akan ada dua voltage kat sini, satu VR1, satu VR2. Jadi dalam satu terminal ni ada dua voltage yang perlu dibahagi. That's why dipanggil voltage divider. Okay, simple je. Nampak ada dua resistor macam ni. Okay, so dia punya formula dah lain sikit. So hati-hati lah. Okay, dah lain. So VGG equal RG2 bahagi dengan RG1 campur RG2 darab dengan VDD. Ni formula voltage divider sebenarnya. Okay, darab dengan VDD. Ni untuk cari VGG. V input kat sini lah. VGG. Okay, ni adalah VGG. Okay, so ni untuk voltage divider. Okay, apa lagi? Tu saja kot. Okay, nanti kita akan buat calculation lah. Sebab kalau tak buat calculation memang tak nampak benda ni. Okay, sebab kita hanya nampak formula saja. Tapi kita tak boleh nak apply kat mana. Okay, kita tak boleh nak apply kat mana. Okay. Okay, tak apa, ni saya stop dulu lah. Okay, voltage divider ni dia dah, formula dah lari. Okay, bukan dah lari lah, dah lain. Okay, nanti pening. So, hari ni awak study dulu untuk transfer karakteristik ni. Okay, tengok dulu berapa dia. Okay, kalau tak faham lagi sangat, tak clear sangat, okay, tak apa. Biasa dah tu, mana ada masuk kelas terus faham. Okay, so saya dulu masuk kelas pun, kalau siapa masuk kelas terus faham 100% tu memang terror lah. Okay, maksudnya terus boleh buat soalan, kira hebat lah. Okay, mungkin awak faham tapi tak betul-betul clear. Kalau soalan tu diberi mungkin tak pasti lagi. Macam mana macam ni masih ada lagi confused. Okay, so tak apa. So memang kena bilas dengan study balik. Okay, baca balik, tengok balik nota. So tengok KVL, tengok macam mana. So kena fahamkan. Okay, so nak mengharapkan dalam kelas saja memang tak cukup. Okay, memang takkan cukup. So study ni memang independent lah. Okay, independent. So nama pun dah masuk IPT kan. Okay, so kena rajin lebih sikit. Okay, memang kena rajin lebih sikit. Bukan macam zaman sekolah lah. Okay, zaman sekolah kita longgok semua. Okay, waktu SPM sekali je kan. Okay, so untuk bila masuk IPT, so dia continuous. Okay, dia continuous sebab kita assess continuous assessment. Ada test 1, ada test 2, ada quiz. Okay, ada macam-macam lah. Okay, cuma ni sebab ada PKP je. So banyak benda tak boleh buat. Okay, so itu saja. Okay, banyak nak kena ingat. Oh, banyak sakit kepala. So voltage divider ni tak apa, saya hold dulu. So tak nak masuk dululah. Okay, sebab dia formula dia dah lain sebab kita dah ada VR1 dan VR2.
Okay, jadi current ni pun dah bagi dua dah. Satu ke R1 dan satu ke R2. Okay, sudah lain. Kalau saya nak explain yang ni nanti korang pening ni. Banyak sangat ni. Okay, banyak sangat. So dekat sini kita nampak. Ni sebenarnya KVL ya. Okay, KVL. Okay, so awal-awalnya kita keluarkan dia. Okay, so IG ni kita nak cari IG. Okay, so berapa value IG? Okay, berapa value IG? Dia tak susah sangat pun sebenarnya. Okay, tak susah sangat. Okay, contoh macam ni kan, R1 lebih besar daripada R2. Okay, ni tak ada value lagi lah. Okay, ni contohlah R1 2.1 mega, R2 270. Okay, VDD 16. So kira VR1 ni voltage divider lah sebenarnya. Okay, ni adalah voltage divider. Kemudian ni dia nampak pening sebab dia buat straight ni. Padahal kalau dia buat macam ni kadang-kadang mempengaruhi lah. Okay, mempengaruhi. Actually dia punya formula R1 lah. Okay, bahagi R1 campur R2 darab VDD lah. Formula dia. Okay, bila dia buat straight macam ni kita bertambah pening pula kan. Bertambah pening. So actually dia punya formula R1. Okay, bagi R1 campur R2 darab VDD. So kita dapat VR1 kat sini. Okay, kita dapat voltage dekat VR1. So untuk cari VR2 pula, okay, so formula dia akan jadi apa dia? R2 bagi R2 campur R1. So darab dengan VDD lah. Okay, so kita dapatlah value VR2 kat sini. Okay, VR2 kat sini. Ni lah jawapan dia. Dapat 1.82. Dapat 14.18 dapat dengan VR2. Mana VR2? So VR2 kat sini dia tak cari So cari VR1 je lah. Okay, cari VR1 saja. So nak cari VR2 pun boleh. So R2 bagi R2 campur R1 dapat darab VDD. So dapatlah VR2. So kat sini dia cari VG. Okay, dia cari VG. Okay, so VG equal VR2 lah sebenarnya. Okay, ni adalah VG. So sebab kedudukan dia kat sini. Ni VG. Actually VR2 ni adalah VG. Okay, sorry. Cuma confuse. Actually VR1 VR1 lah VR2. So bila kita kita configurekan circuit ni, actually VR2 ni kedudukan ni adalah VG lah sebab pada gate kat sini. Okay, so VR2 equal VG. So VG adalah pada R2. Ni labeling lah. Contohlah kalau soalan tu tiba label terbalik R2 dengan R1. Jadi R1 ni tetap jadi VG. Okay, sebab VG ni kedudukan antara gate ke ground kat sini. Antara kaki gate ke ground itu adalah VG. Okay, so antara voltage antara gate ke atas ke VDD, okay, itu adalah VR2. That's why dia darab dengan VDD lah. Okay, darab dengan VDD. Okay, so voltage antara gate ke ground itu adalah VG. Voltage ke VR2 ke VDD, ke arah VDD ke atas so itu adalah VR2. Okay, VR2. Tak apa, ni nantilah kotak banyak sangat ni. Okay, banyak sangat. Okay, nanti dah buat sebenarnya tak susah sangat. Okay, cuma banyak benda. Okay, cuma dia banyak confuse. Okay, ada soalan nak tanya? Ada apa-apa yang confuse nak tanya-tanya boleh tanya sebelum susah lagi. Ada nak tanya? Boleh on camera, saya ambil attendance dulu. Okay, on camera. Kita ambil attendance dulu, print screen. Sementara tengah full ni 20. Okay, on camera. Dan kejap lagi KP tanya ni, budak ni betul ke masuk ni? Tak ada on camera pula. Malas pula nak menjawab. Okay. Are you okay? Biasalah nama pun belajar. Memanglah susah, nampak susah. Okay, tapi memang kena study lah. Kena ada follow up.
tak bolehlah masuk kelas lepas tu biar kan. Memang takkan faham je. Siapa-siapa belajar kalau macam tu memang takkan faham. So memang habis kelas tu memang kalau ada masa free ke apa, kita kena bilik-bilik lah buku, study. Okay, buat sikit calculation sikit ke. Okay. Itu standard. Nama pun study. Okay, itulah proses learning kita. Tapi kalau duduk kelas, lepas tu waktu kelas online pula, lepas tu harap dekat slide tu je, lepas tu tinggal lah, memang tak boleh. Okay, memang tak boleh. Okay, so 1, 2, 3. Okay, Intan okay? Haikal okay Haikal? Half ke? Biasalah, okay tu. Haikal okay? Okay sir. Okay, layan je. Okay, layan. Okay, so jangan stress. Okay, stress dia lagi orang kata double lah. Okay, macam kita sakit, bukan sakit lah, kita takut kena sakit. Takut kena sakit tu dah stres lah. Tapi sakit yang kita rasa kena tu, tiba-tiba kena betul. Jadi stres tu double lah. Double lah. Okay. Jadi kita kurangkan stres. Okay. Contoh macam ni lah, you takut fail. You takut fail subjek ni, takut fail. Tiba-tiba fail tu berlaku. Okay. Satu dah stres lah, dua aku rasa aku tak boleh bawa subjek ni kan. Tak boleh bawa ni. So stres. Tak boleh study, tak boleh bawa, apa semua tak boleh bawa. Okay. Lepas tu betul-betul fail lah. Dah ambil test tu betul-betul fail. Jadi tadi dah sepanjang beberapa bulan, minggu tu dah stres. Sekali periksa tak boleh jawab, stres. Lepas tu keputusan fail. So stres tu dah double-double. So menyebabkan kita boleh jatuh sakit lah. Okay. Jadi kita kurangkan stres. Kita longgarkan sikit. Okay. Jadi kelas saya pun saya takkan boleh buat 2 jam straight. Okay. Untuk saya agak mustahil lah untuk buat 2 jam straight online teori. Cakap memang otak susah nak terima lah. Betul tak? Kecuali kalau tak tu lah tiba-tiba ada yang power. Saya okey 4 jam no problem. Wah hebat lah. Okay. Saya sampai level tu pun tak boleh. Okay. Bukan awak. Saya sendiri ataupun siapa-siapa. Bukan saya lah. Majoriti orang. Okay. Dengan online duduk dengar memang kita punya habit bukan macam tu. Okay. So tak boleh. Okay, habit kita sebab selama ni kita belajar secara face to face dalam kelas. Okay, itu pun penumpuan lama-lama dia akan drop. So apatah lagi online yang memang dia punya environment sama static. So kita punya chemical badan ni nak terima environment pembelajaran tu tak ada. Sebab situasi dia tak ada kawan-kawan. Lepas tu menghadap, macam saya menghadap laptop yang sama lah ni. Dah 1 semester, 2 semester. So benda yang sama. So environment tu tak ada dah. Okay. So environment saya hadap slide lah. So kadang-kadang memang orang kata macam ni. Situasi suasana tu hambar lah. Okay, hambar sikit. Okay, hambar. So tak apa. Tak ada masalah. Okay. So tu saya kata memang awak kena struggle. Study sendiri-sendiri. Okay. So mana yang ada masalah lain tu tak apa. Okay, buat mana yang boleh. Yang penting buat masa sekarang ni lebih bagi saya lah. Okay, kita lebih utamakan kepada aspek kerohanian lah. Okay, itu yang lebih utama. Okay, sebab zaman stres, okay, zaman orang tak ada duit, zaman orang susah. Okay, bukan kita je susah. Ramai susah. Okay, ada orang lagi susah. Okay, so kawal lah. Okay, kawal. Okay, sebab kita tak semestinya stres ni dengan semua benda tak Kadang-kadang benda lain lah. Okay. Macam you tiba-tiba ada assignment. Okay. Lepas tu ada kelas. Okay. Ada masa tu memang kita hadapi benda yang sama. Dalam masa yang sama kita kena buat kerja rumah. Betul? Okay. Sebab itu biasa. Bukannya reality. Okay, reality. Saya cakap benda yang betul. So kita tak perlu sindung-sindung. Kadang-kadang kita terlihat sebab environment kita bukan di college. Okay. So kita kena pandai bagikan masa lah. Okay. So kita kena tak boleh ketepikan satu pihak. Okay. Mungkin pagi-pagi orang bangun kena buat sarapan. Mungkin. Tolong. Kelas 8.30. Okay. So tak perlu nak ni. Semua kita tahu.
Okay, itu situasi benda yang sama. Okay, dan saya pula sama juga, anak pula sekolah, ada PDPR, duduk pening dengan kelas, lepas tu nak settlekan anak pula dengan UDR, tu nak hantar dan bagai, jadi dia semua benda yang sama. So stres ni tak semestinya dengan duit. Okay, tak semestinya dengan duit. Okay, so kalau ada masalah lain, dia bertambah lagi. Jadi sekarang ni memang aspek kronian lagi utama lah. Okay, so awak ditambah dengan subjek, learning process, nak dapatkan sertifikat diploma tu, so lagilah benda tu orang kata baru nak mulakan dapat tiket untuk bina career. Okay, bina career tak start lagi awak ni. Okay, baru nak dapat tiket, cari tiket dengan belajar. So nanti dapat 3 tahun diploma, okay, insyaAllah dapat lah benda tu. Kita nak guna sampai pencen. Okay, betul tak? Berbaloi kan, belajar 3 tahun nak guna sampai pencen. Okay, dapat kerja bagi makan anak bini. Lepas tu sampai kita pencen, dapat beli rumah, dapat apa dengan hasil kita susah payah 3 tahun ni. Okay, so kalau kita ingat yang tu, so pada kita belajar ni benda kecil. Okay, belajar ni benda kecil. Baru nak dapat tiket je. Okay, so nanti berbaloi lah. Kalau ada rezeki, sambung degree lah. Okay, sambung degree. Pasal you all muda lagi. Okay, diploma ni cuma 3 tahun. You all habis umur 21. Okay, 21 ni bagi saya terlalu muda lah untuk zaman sekarang. Okay, untuk kita nak kerja ke apa. Pasal sayang, kalau you all sambung degree, mungkin sambung 3-4 tahun je. Okay, lepas tu kita boleh guna sampai pencen ilmu yang kita ada tu. Okay, tapi tak ada masalah kalau rasa tak nak sambung degree, guna diploma yang ada pun okey. Okay, boleh bina career lah. Okay, boleh bina career, tak ada masalah. Cuma yang penting sekarang ni memang masing-masing kena jaga dalam aspek tu lah, kerohanian saya kata. Okay, ramai orang gagal kat situ. Sebab dalam pembelajaran kita tak ada syllabus nak kontrol emosi, tak ada belajar. Okay, sebab kita ambil engineering. Okay, so tak ada macam mana nak kontrol emosi, kontrol kemarahan, kontrol stres, tak ada. So itu masing-masing punya soft skill. Okay, ada orang stres, dia tahan, tak ada masalah. Ada orang stres sikit, dia dah melenting lah. Okay, dia dah cepat marah dan sebagainya. Okay, ada students, ada perubahan sikit macam yang berlaku di UiTM kan. So ada perubahan sikit assignment last minute, so student mengamuk, marah. Itulah. Okay, bagi saya tak ada benda pun dulu. Standard lah setakat contoh ada 3 soalan. Okay, tiba-tiba last minute lecturer tukar soalan. Itu zaman saya belajar tak PKP pun, dia orang buat juga benda tu. So tak ada apa pun bagi saya. Benda-benda simple je, tak sampai cacat lah kita punya anggota badan ni, tak ada pun. Okay, dan soalan tu pun biasa tak susah sangat, boleh dibuat. Okay, so kita kena kontrol lah. Okay, kita kena kontrol. Itu yang lagi utama lah. Okay, untuk test ke apa tak ada masalah. Okay, saya dah tanda semua okay. Okay, so fokus terus unit 3 dan 4. Jangan rasa selesa sangat. Okay, dan jangan rasa kurang sangat. So memang kita ambil sederhana. Okay, so macam saya lebih konsep sederhana lah. Rajin sangat pun bahaya. Okay, rajin sangat apa jadi? Penat, stres. Lepas tu nanti kita kecewa. Okay, malas sangat pun tak boleh juga. Okay, so kita ambil. Kalau kita rajin, kita rasa penat, kita rehat lah dulu. Okay, tengah kelas kan, kelas 2 jam. Katalah tadi dari pagi you all ada kelas straight, contohlah. Okay, so diam-diam kan kita off camera kan. Okay, so tak apalah, diam-diam pergilah dapur ke, buat air dulu, minum segelas awan, relax dulu. Okay, so jangan paksa. Okay, so kita just relax. Okay, relax. So jangan terlalu terlalu sangat kurang sangat tak boleh, lebih sangat pun tak boleh. So sederhana tu bagus. Okay, sederhana tu bagus. So macam saya pun sampel je lah, kelas 2 jam. Okay, tak masuk akal nak buat 2 jam. Okay, so kalau ada orang petikai, tak boleh ni, dalam jadual 2 jam, kau kena buat 2 jam. Okay, kalau boleh buat silakan lah. Saya tak boleh. So saya tak boleh tiru orang. Dan kita tak boleh tiru orang. Okay, kita ada ukuran kita sendiri. Jangan kita sebab nak ikut orang, kita paksa, kita yang stres, kita yang sakit, tak ada orang ambil kisah pun. Betul? Tak ada. So kita jadi diri kita lah. Okay,
So saya memang takkan buat nak 2 jam ni. Gila online 2 jam ni. Okay, sejam pun dah rasa dah dia punya burden tu. Okay. Sejam setengah lah. Okay, sejam setengah okay. Okay. Tapi kalau sikit sangat kelas pun tak boleh. Contoh bagi alasan online tak boleh 2 jam. Kita buat 2 minit. Melampau lah kan. Melampau lah. Okay, kita buat 20 minit. Melampau lah tu. Okay. Tak boleh diterimakan. Tu saya kata kita bersederhana. Berdasarkan rasa yang memang benda logik sebagai diterima oleh manusia. Okay. Yang itulah yang kita buat. Okay. Kalau tak PKP tak ada masalah. Ni sebab PKP. Tak ada PKP, hidup kita kembali macam biasa. So tak ada isu sangat. Ni disebabkan PKP. So kena banyak pihak bagi toleransi. Okay. Sebab bukan kelasnya so kelas lain. Saya tak terlibat tapi kawan saya lah. Okay, kawan saya. Sebab ada student yang komplain. Okay, ada student yang komplain kadang-kadang mungkin buat kelas tu mungkin terlalu cepat, okay, ataupun terlalu lambat, orang maklam lah. Tapi bagi saya tak itulah sebab kita bila belajar ni kita tak boleh compare dengan orang-orang tau. Jangan compare. Okay, sebab setiap orang ni memang takkan sama. Okay, takkan sama. So lecturer ada 60 orang. 60 orang ni takkan sama punya. Cara pengajaran dia, style dia, cara pandangan dia takkan sama. Okay, mustahil untuk sama. Sedangkan adik-beradik sendiri pun tak sama. You all nak samakan lecturer ni supaya nak kita punya selera memang takkan dapat. Okay, takkan dapat. So kita kena banyak tolerate. Okay, so kalau ada kurang kat sana, okay, kita cari apa yang kurang. Kita cari. Kalau ada lebih, bagus. Okay, ada lebih, bagus. Standard. So memang takkan sama. That's why sama juga student lah. So saya ada 3 kelas. Okay, bayangkan ada 3 kelas.